Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Omar, Matric number I20104518. Tajuk yang telah kumpulan kami dapat adalah penyediaan laporan penjagaan kanak-kanak. Untuk pengenalan bagi penyediaan laporan penjagaan kanak-kanak ialah mula-mula ialah menyambut kedatangan kanak-kanak di taska adalah rutin yang sangat penting dan utama yang dilaksanakan oleh semua kaki tangan di taska. Tata cara menyambut kanak-kanak yang mengikut prosedur kerja yang betul dapat mencerminkan keseluruhan prestasi perkhidmatan bagi sesebuah taska tersebut. Log harian kanak-kanak adalah satu buku log yang mengandungi catatan yang berkaitan dengan aktiviti rutin dan juga aktiviti pembelajaran kanak-kanak sepanjang di taska. Buku log harian kanak-kanak mengandungi bahagian yang perlu diisi oleh ibu bapa dan juga sebahagian lain diisi oleh pengasuh. Dengan adanya buku log ini, pengasuh atau pendidik boleh mengetahui fizikal dan juga tahap kesihatan kanak-kanak tersebut. Malahan, ibu bapa boleh mengetahui rutin harian yang telah dilakukan oleh kanak-kanak di taska. Selain itu, dengan mencatatkan aktiviti harian di taska, buku log ni juga dia bertujuan untuk melibatkan ibu bapa dalam konteks mengambil tahu perkara yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut sepanjang di taska. Ibu bapa perlu mencatatkan mengenai kedatangan anak-anak, barang keperluan dan juga keadaan fizikal anak-anak sewaktu dihantar ke taska. Selain itu, ibu bapa boleh memberi komen terhadap catatan tersebut yang telah ditulis oleh pengasuh mengenai kanak-kanak tersebut. Antara maklumat-maklumat yang terdapat di dalam borang kumpulan kami ialah borang maklumat kanak-kanak tersebut, malahan maklumat fizikal kanak-kanak tersebut, maklumat kesihatan sama ada kanak-kanak itu mengalami kecederaan, demam, cacar dan juga penyakit lain-lain, malahan maklumat keperluan kanak-kanak tersebut sebagai contoh tuala, pakaian dan juga mandian. Dan juga yang terakhir adalah jenis dan juga kuantiti susu yang telah diperlukan oleh kanak-kanak tersebut. Okey, nama saya Nur Khaila Alifah binti Sulaiman, nombor kad matrik I20104383. Okey, saya akan menceritakan objektif tentang laporan penjagaan kanak-kanak. Okey, yang pertama, ibu bapa dapat mengetahui maklumat berkaitan anak-anak. Okey, sebab dekat dalam laporan tu dah semua ada maklumat lengkap tentang kanak-kanak, jadi hanya perlu diisi saja. Okey, yang kedua, ibu bapa dapat menilai prestasi anak-anak melalui laporan penjagaan kanak-kanak tersebut. Sebab maklumat dia dah lengkap, jadi ibu bapa boleh mengetahui semua berkaitan anak-anak. Okay, yang ketiga, dia memudahkan pengasuh untuk mendapatkan maklumat kanak-kanak daripada ibu bapa. Okay, kebanyakan maklumat dalam laporan penjagaan kanak-kanak tu ibu bapa yang mengisinya. Jadi, sedikit sebanyak memudahkan pengasuh untuk mengetahui keadaan kanak-kanak tersebut. Okay, yang keempat, pengasuh dapat memberi susu dengan kuantiti yang tepat dengan adanya laporan penjagaan kanak-kanak. Sebab dalam laporan penjagaan kanak-kanak tu, dia ada beri sekali kuantiti susu dengan jenis susu yang diberikan kepada kanak-kanak. Itu memudahkan untuk pengasuh memberi susu kepada kanak-kanak, sama ada susu yang susu ibu kanak-kanak tersebut ataupun susu formula. Okey, yang kelima, berat dan ketinggian kanak-kanak juga diambil untuk mengetahui sama ada kanak-kanak tersebut cukup zat dalam badan. Okey, berat dan ketinggian kanak-kanak tu akan diambil setiap 3 bulan sekali. Maksudnya 3 bulan sekali kanak-kanak tersebut membuat pemeriksaan, maka ibu bapa boleh menulis berat dan ketinggian kanak-kanak tersebut, sama ada kanak-kanak tersebut tu mempunyai cukup zat dalam badan ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazli binti Omar yang memegang nombor matrik I20104470. Okey, kami dari kumpulan 8 telah menerima tajuk 8 iaitu penyediaan laporan penjagaan kanak-kanak. Kebersihan taska iaitu nombor 1, meletakkan papan tanda dilarang merokok di pintu masuk pagar taska. Panduan meletakkan papan tanda iaitu dilarang merokok di pintu pagar taska adalah bagi memastikan ibu bapa dan orang ramai mengetahui yang mana kawasan larangan untuk merokok di taska tersebut. Kanak-kanak juga terhindari daripada asap rokok yang berbahaya di situ.
Papan tanda ini sesuai diletakkan di tempat tersebut agar semua orang sebelum masuk ke tazkar dapat melihat. Papan tanda tersebut mestilah berhuruf besar bagi memudahkan semua orang melihat dengan jelas. Yang kedua adalah kebersihan persekitaran, yang mana kebersihan persekitaran tazkar adalah penting bagi memastikan keadaan yang selamat dan kebersihan untuk kanak-kanak bermain dan membuat aktiviti. Dengan ini, ada beberapa panduan untuk kebersihan persekitaran di kawasan di luar bangunan. Bangunan tersebut mestilah bersih dan bebas daripada lalang, tumbuhan yang berduri atau beracun, bebas daripada serangga bahaya, makhluk perosak dan haiwan pelihara. Seterusnya, sampah sarap perlu sentiasa dibersihkan atau dibuang. Jika terdapat paritan atau lokam, mestilah dibersihkan kerap kali dan memastikan tiada air yang bertakun dan laukan dan mestilah ditutup untuk mengelakkan daripada berbau busuk dan daripada serangga perosak. Selain itu, kolam atau sebarang takungan hendaklah dipagar dengan kemas. Selain itu, kolam mandian plastik jika tidak digunakan mestilah buang ke dalam tong sampah bagi memastikan mengelakkan daripada takungan air dan untuk keselamatan kanak-kanak di tadika tersebut. Di kawasan permainan pula, permainan mestilah sentiasa dalam keadaan baik dan selamat, yang tidak mempunyai skru longgar atau tangga, tidak berbuju tajam dan tidak mempunyai hentakan permukaan yang lembut, yang mempunyai hentakan permukaan lembut seperti di atas rumput dan tidak diperbuat daripada batu atau simen yang boleh membahayakan keselamatan untuk kanak-kanak. Di dalam premis juga, tazkar pula memastikan keadaan lantai tidak pecah, tiada selumbar dan licin untuk keselamatan kanak-kanak daripada tersadur atau tergelincir. Selain itu, memastikan peti keselamatan ada di dalam tazkar untuk digunakan merawat kanak-kanak yang mengalami kecederaan dan semua peralatan lengkap dalam peti keselamatan. Sampah sarai yang terdapat di dalam tazkar mestilah dikeluarkan bagi memastikan kebersihan terjamin dan juga peralatan permainan tersedia di dalam tazkar mestilah dibersihkan setiap minggu bagi memastikan keselamatan kanak-kanak daripada terkena penyakit atau penularan penyakit. Yang ketiga adalah bekalan air minuman. Setiap tazkar mempunyai bekalan air minuman yang berbeza di setiap premis. Oleh itu, air minuman ini juga penting bagi memastikan kanak-kanak minum air yang dirawat atau dimasak bagi mengelakkan kanak-kanak mengalami cirit-birit, muntah-muntah dan sebagainya. Seboleh-bolehnya, setiap premis itu menyediakan air tapisan iaitu berjenama kowek atau kuku yang mana sudah terselamat dan dirawat secara automatik bagi memastikan kanak-kanak minum air yang dirawat dan kualiti air tersebut selamat diminum dan juga bersih. Okey, yang keempat adalah pengurusan sampah. Pengurusan sampah amat penting bagi premis kerana bagi memastikan keadaan sesekeliling bersih dan selamat daripada sampah yang boleh mengakibatkan penularan penyakit kepada kanak-kanak jika tidak diurus dengan sebaiknya. Yang pertama diuruskan oleh pihak berkuasa iaitu PBT. Sampah seelok-eloknya setiap premis itu diuruskan oleh PBT yang mana mereka akan mengambil sampah ini 3 hari sekali apabila dikumpul banyak dalam rumah sampah kerana PBT lebih mengetahui cara untuk mengendalikan sampah sarak ini. Yang kedua adalah tong sampah mencukupi, bersih dan ditutup setiap masa. Memastikan yang tong sampah mencukupi dan tiada terkurang untuk membuat sampah dengan betul. Dengan membuang sampah dengan cemerlang. Selain itu, mesti sentiasa ditutup untuk mengelakkan daripada berbau atau berbau yang tidak menyenangkan apabila berada di luar tazkar. Yang kelima adalah yang terakhir iaitu kemudahan tandas. Tandas adalah tempat yang perlu kita dijaga dan dibersihkan setiap masa. Oleh itu, setiap premis perlu menyediakan kelengkapan bagi tandas, kemudahan bagi tandas. Setiap premis mestilah menyediakan kemudahan tandas dan peralatan yang mencukupi bagi memastikan tandas tidak ada masalah dan atau yang akan boleh menyebabkan kecederaan, kemalangan untuk kanak-kanak sepertinya kanak-kanak jatuh, licin. Memastikan yang semua peralatan serta makuk tandas yang digunakan tidak tercabut atau rosak atau tertanggal daripada skru yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada semua orang. Pastikan tandas dicuci setiap hari untuk mengelakkan berbau dan kekotoran. Tandas juga hendaklah mencukupi dengan bilangan kanak-kanak yang ada di setiap premis tersebut.
Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balqis Akilah binti Halim. ID matrik saya I201046004. Okey, kat sini saya nak bentangkan part saya, bahagian saya iaitu borang maklumat lah. Seperti yang dimaklumkan, borang maklumat itu contoh dia macam setiap pendaftaran kanak-kanak ke taska ke tadika ke perlu ada borang maklumat lah. Untuk rekod kemasukan dan juga untuk sistem pengurusan taska dengan tadika. Borang ni juga dia perlu disedia dan diisi oleh ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak tersebut. Okey, antara yang perlu diisi adalah contoh butiran diri kanak-kanak. Butiran diri kanak-kanak ni untuk rekod kemasukan kanak-kanak ke taska tadika lah. Okey, antara contoh butiran dia adalah nama penuh kanak-kanak, warga negara, bangsa, tarikh lahir, umur, nombor sijil lahir, tempat lahir, jantina dia lelaki ke perempuan, alamat rumah dan pun saiz baju. Jadi yang itu untuk yang butiran diri kanak-kanak. Yang kedua dia adalah maklumat kesihatan kanak-kanak. Ia perlu direkod untuk pemantauan agar pihak taska tadika dapat boleh mengendalikan kanak-kanak yang berkemungkinan ada penyakit, melihat tahap fizikal kanak-kanak yang ada alahan ke, tak ada ke, dan pihak yang perlu dihubungi sekiranya kanak-kanak ini mempunyai sebarang masalah kesihatan. Okey, contoh butiran dia adalah jenis penyakit yang dihadapi itu apa. Dan lagi satu, fizikal kanak-kanak dia. Fizikal kanak-kanak, masalah makanan atau alahan dia ke, kecacatan dan maklumat orang yang perlu dihubungi. Jadi setiap maklumat kesihatan kanak-kanak perlulah ada maklumat nombor tentang ibu bapa lah, supaya kalau apa-apa jadi kat kanak-kanak tu pihak taska tadika boleh call ibu bapa untuk apa-apa emergency. Okey, jadi yang seterusnya, yang ketiga, pendapatan keluarga, iaitu pendapatan ibu, pendapatan bapa ataupun pendapatan penjaga. Dia terbahagi pada dua, iaitu maklumat keluarga yang perlu diisi oleh ibu, bapa, penjaga dan tanggungan, dan yang kedua adalah tanggungan ibu, tanggungan bapa. Dia antara tiga ni, antara ibu, bapa, penjaga, asalkan ada. Okey, yang seterusnya perakuan dan pengesahan pendapat. Perakuan dan pengesahan pendapat macam biasalah Yang kelima, perakuan ibu, bapa ataupun penjaga. Yang keenam, penilaian dan sokongan. Ia diisi oleh pemaju masyarakat taska tadika. Yang kedua terakhir adalah kelulusan jawatan taska atau tadika. Dia yang perlu diisi ni adalah pihak taska saja, sama ada kanak-kanak tu tersebut diterima ke atau tak diterima, ataupun ada sebab-sebab lain ke, itu pihak taska je lah yang perlu sediakan borang maklumat tu. Jadi itu je lah rasanya. Lagi satu, yang ketujuh, perlu menyediakan satu salinan MyKit, salinan sijil kelahiran kanak dan satu keping gambar berukuran pasport. Itu adalah antara dalam list maklumat borang untuk kemasukan kanak-kanak ke dalam taska ataupun tadika. Okey, seterusnya berkaitan maklumat fizikal. Okay, maklumat fizikal ni penting dalam laporan penjagaan kanak-kanak. Hal ini kerana maklumat fizikal itu terkandungnya ketinggian dan berat kanak-kanak yang perlu diisi oleh ibu bapa setiap 3 bulan sekali. Okey, oleh itu setiap kali kedatangan kanak-kanak ke taska dan tadika setiap 3 bulan sekali perlu direkod ketinggian dan berat kanak-kanak tersebut. Hal ini supaya pengasuh atau penjaga di taska dan tadika mengetahui bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai zat yang cukup dan seimbang di dalam badan ataupun sebaliknya. Okey, jika kanak-kanak tu tak cukup zat dalam badan, maka pengasuh tu perlu memberitahu ibu bapa supaya memberikan makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran kepada kanak-kanak dengan kuantiti yang banyak. Okey, sayur apa sahaja pun boleh sebab sayur tu mempunyai khasiat dia tersendiri. Macam kanak-kanak mungkin boleh makan carrot sebab carrot kan berarti untuk mata. So jadi sayur-sayuran ni banyak zat dia. Jadi ibu bapa boleh memberikannya kepada kanak-kanak. Selain itu, beri buah-buahan kepada kanak-kanak seperti apple, orange, mahupun lye dan ataupun pear. Okey, dengan cara ini kanak-kanak dia dapat meningkatkan zat dalam badan mereka dengan mengamalkan pemakanannya seimbang. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai maklumat kesihatan.
Maklumat kesihatan bagi seorang kanak-kanak sangat penting semasa hadir ke taska. Ini membolehkan pendidik ataupun pengasuh mengetahui kesihatan kanak-kanak tersebut serta boleh mengasingkan dan juga memberikan tumpuan kepada kanak-kanak. Seperti yang telah dinyatakan di dalam maklumat fizikal, pemeriksaan fizikal wajib dijalankan ke atas bayi dan juga kanak-kanak yang berada di taska. Ini bagi memastikan kanak-kanak yang berada di taska sehat dan juga bebas daripada sebarang jangkitan penyakit sahaja dibenarkan berada di taska sepanjang hari. Ia juga adalah untuk memastikan sama ada tidak ada berlaku kemalangan, kecederaan ataupun penderaan pada fizikal kanak-kanak tersebut. Berdasarkan borang yang telah dinyatakan di dalam kumpulan kami, merangkumi penyakit seperti alahan, sawan, cacar air, campak, penyakit kuning, sakit teruk, demam dan juga lain-lain. Malahan di dalam borang tersebut terdapat nama ubat yang patut diberikan kepada kanak-kanak dan juga masa untuk diberikan kepada kanak-kanak tersebut agar pengasuh itu tidak mengalami kekeliruan. Seterusnya, kebanyakan kanak-kanak yang telah dihantar ke taska menghabiskan banyak masanya dengan melakukan pelbagai aktiviti rutin dan juga aktiviti perkembangan di taska. Pelbagai aktiviti yang menyeronokkan disediakan oleh pengasuh untuk kanak-kanak di samping aktiviti rutin harian. Justru itu, kanak-kanak perlu sihat dan juga bersemangat untuk menjalankan aktiviti seharian di taska. Sebab itulah pentingnya borang maklumat kesihatan kanak-kanak tersebut. Pengasuh juga perlu menjalankan pemeriksaan kesihatan dan juga fizikal ke atas kanak-kanak untuk tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tadi. Sekiranya kanak-kanak itu sakit ataupun mengalami kecederaan dan juga kesan yang luar biasa di kota badan, tentulah ianya telah ada sejak daripada rumah lagi. Kita macam lepas kita cek budak tu, kita dah pagi-pagi kita buat pemeriksaan, kita boleh mengetahui yang kesan lebam tu bukannya datang daripada taska, malahan di rumah kanak-kanak tersebut. Oleh itu, untuk pihak taska membuat pemeriksaan dan seterusnya dapat merekodkan hasil pemeriksaan tersebut. Jadi berdasarkan pemeriksaan tu, kalau kanak-kanak tu tak sihat, sakit, pihak taska boleh mengambil langkah yang sewajarnya untuk memantau keadaan kesihatan kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah maklumat keperluan. Pengasuh perlu memastikan barang keperluan kanak-kanak sudah lengkap semasa ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke taska ataupun pusat asuhan. Ibu bapa juga perlu menyediakan barang keperluan anak-anak mereka yang secukupnya bagi memudahkan kerja dan urusan pengasuh. Antara contoh barang keperluan kanak-kanak ialah baju, lampin, berus gigi, tuala, bedak, sikat rambut, botol susu dan sabun mandi sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai alahan. Pengasuh juga perlu memeriksa beg kanak-kanak sebelum kanak-kanak masuk ke taska. Sekiranya ada barang yang tidak mencukupi, pengasuh perlu memaklumkan kepada ibu bapa kanak-kanak. Hal ini bagi memudahkan urusan ibu bapa dan juga pengasuh. Selanjutnya ialah jenis dan kuantiti susu. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam menanda jenis dan kuantiti susu yang perlu diminum oleh anak mereka sebelum memberikan susu tersebut kepada pengasuh ataupun pihak taska. Sekiranya bayi masih minum susu ibu, si ibu perlulah memastikan jumlah susu yang diberi kepada pihak pengasuh dan pihak taska adalah mencukupi. Si ibu juga perlu menanda berapa banyak susu yang perlu diberi kepada bayi tersebut. Di samping susu tersebut, di bekas pak susu tersebut juga perlulah ditulis tarikh bagi mengelakkan susu tersebut basi.
sekiranya kanak-kanak minum susu formula, si ibu perlu menulis berapa ounce yang perlu diberi kepada anak-anak mereka bagi memudahkan pihak pengasuh dan pihak taska untuk membancu susu kepada kanak-kanak, bagi mengelakkan sebarang masalah kesihatan berlaku. Hal ini amat penting bagi memudahkan urusan pihak pengasuh untuk menjaga dan menyediakan susu kepada kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membentangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan laporan penjagaan kanak-kanak adalah log harian kanak-kanak lah. Sebab log harian kanak-kanak ni sangat penting dan sangat diperlukan oleh sesebuah taska yang dianggap profesional. Jadi oleh kerana buku log harian adalah kepunyaan kanak-kanak dan ibu bapa, maka pihak taska sendiri perlu memastikan setiap catatan di dalam buku log harian kanak-kanak tu perlu ada salinan catatan yang dimasukkan ke dalam rekod taska. Kiranya setiap log harian kanak-kanak tu perlu ada salinan yang kedua lah untuk rekod taska. Malahan dengan buku log kita dapat mengetahui keadaan kanak-kanak sepanjang di taska dan tahap kesihatan dia dan keselamatan kanak-kanak. Okey, yang seterusnya, pihak taska perlu mewujudkan rekod-rekod yang berkaitan. Malah pihak pengurusan taska pula perlulah memastikan yang buku log ditulis dengan betul dan jujur. Tak ada unsur-unsur tipu, tambah-menambah ke apa-apa. Pastikan semua pengasuh atau pendidik tahu cara mencatatkan butiran dalam buku log secara profesional dan beretika. Catatan dalam buku log harian kanak-kanak banyak membantu pihak taska sekiranya berlaku sesuatu salah faham atau kekeliruan di kalangan ibu bapa mengenai perkara yang berlaku kat taska. Jadi kiranya log harian ni kira macam penyelamat segala situasi lah kalau ada apa-apa masalah salah faham ke kan. Jadi catatan dalam buku log boleh dijadikan bukti yang kukuh. Oleh sebab itu, penting pengasuh mencatatkan sesuatu dengan betul, bukan sekadar sambil lewa sahaja.